warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Kepada Imam Fadilah Al-Furusi ada di dekat kuasa tuan-tuan sedang jemaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah dapat bertemu dalam kesempatan ini. InsyaAllah menyambung kembali daripada tafsir surah Yasin ya. Baik. Ayat yang ke-55. Ayat yang ke-55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala tuzlamu nafsun syai'an. Inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun. Ya. Ayat yang ke-55. Inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun. Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu dalam keadaan kesibuk, dalam keadaan kesibukan. Baik maksud mereka sibuk dengan kenikmatan, ya, sibuk dengan mereka bersenang-senang. Maksudnya mereka sibuk dengan kenikmatan sehingga lupa pada penduduk neraka. Begitu juga penduduk neraka ni, tapi penduduk neraka ni tak lupa dengan orang surga. Apa maksudnya? Apa yang menimpa mereka dalam neraka? Kata Ibnu Katsir, syuhud, dan ulama lain membaca dengan ada yang membaca dengan syuhud, ada yang membaca dengan syuhud. Maknanya sama. Dua bahasa berbeza pendapat tentang maknanya. Syuhud, kata Ibnu Abbas, sibuk berteduh di bawah pokok tepi sungai. Itu kata. Dan kata Ibnu Katsir, mereka sibuk apa dia? Penduduk syurga sibuk apa? Sibuk mengunjung antara satu sama lain. Dia cari kawan-kawan, dia cari saudara-saudara. Dan dikatakan makna syuhud sibuk adalah menghadap hidangan. Ada yang kata sibuk dengan hidangan. Ya, makan di syurga tidak dibuang. Ya, makannya tidak jadi penyakit. Ya, makanannya yang baik-baik, lazatnya tidak tergambar. Ya, dan dia tidak taruh. Dia makan dia tak buang. Bukan macam di dunia. Semua tempat kita pergi mesti ada tandas. Dan mana tempat kita pergi berbuat, semua mesti ada toilet. Surau, masjid, dan rumah kita lagi, jabat semua lah, pergi jalan, semua ada tandas. Di surga tak ada. Sebab makannya tak di rumah, tak keluar sebagai lebihan. Masya Allah. Macam mana keadaannya? Wallahu a'lam. Itu masuk sibuk. Sibuk. Yang ulama kata sibuk dengan makan, ada yang ulama kata sibuk jalan-jalan berkunjung satu sama lain, dan ada yang berpendapat sibuk adalah sibuk dalam ingatan terhadap penduduk neraka, yakni ketika ada di antara ahli keluarga, kaum kerabat, ya,
ada yang masuk syurga, sebahagiannya masuk neraka. Alhamdulillah. Daripada mengingat mereka, maka Allah melupakan penduduk syurga itu, sehingga mereka tidak ingat orang yang ada dalam neraka, sehingga mereka menjadi susah sebab ingatan. Kerana sesungguhnya syurga bukan tempat mereka untuk orang yang bersedih hati. Tak ada. Masuk syurga, dia tak akan ingat siapa yang masuk neraka, walaupun kaum kerabat itu masuk. Dan masuk syurga, tuan-tuan, dia tak akan ingat yang lain. Baik. Sebab kalau dia ingat, dia akan jadi. Lepas tu dia akan susah hati kalau tak. Jadi nampak tuan-tuan, ini bahagian masing-masing. Bahagian masing-masing. Maksudnya apa? Yang hidup kat dunia ni masing-masing lah kalau nak cari syurga. Kalau nak cari syurga, beramallah macam amal ahli syurga. Kalau kita nak syurga, beramallah dengan amal ahli syurga. Kita nak syurga, tapi kadang-kadang amal macam ahli neraka. Macam mana? Ada masalah. Dan kalau nak syurga, beramallah seperti mana ahli syurga. Itu maksudnya. Tafsirnya, mereka sama-sama bersenang dan dikatakan mereka sama gembira. Mereka sama-sama bersenang, kata Ibnu Ja'far. Lafaz fakihun memiliki dua bahasa. Satu hadar, ingatan, yang satu hadirun, iaitu awas. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal ara'iki muttaqi'un. Mereka dan isteri mereka berada dalam tempat yang teduh, terletak di atas bangku-bangku yang panjang. Yakni ahli syurga dan isteri-isterinya berada di bawah teduhan pohon-pohon syurga dan terletak di atas bangku-bangku panjang. Maksudnya ada katil yang berkelambu. Kata Sa'labah, tidak ada tempat tidur kecuali di atasnya terdapat kelambu. Kata sebahagian yang lain, zilalun, zilalun, jamak daripada zillun, zillatun. Ada yang berkata itu jamak lah. Itu maksudnya tuan-tuan, berada dalam tempat yang teduh di atas bangku-bangku yang panjang. Baik. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yaddamun. Di syurga mereka memperolehi buah-buahan dan memperolehi apa yang mereka minta. Mereka dapat buah-buahan dan apa yang mereka hendak, semua dapat. Maksud, apa yang mereka harapkan dan apa yang mereka inginkan, semuanya dapat. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, apa yang terlintas, apa yang terlintas di hati penduduk syurga sebelum hal itu disampaikan kepada mereka, melakukan sesuatu itu telah berada di hadapan. Terguris saja dalam hati, terlintas dalam hati, nak apa, datang. Macam mana tuan-tuan, insya-Allah. Ada tak tempat dalam dunia ni nanti? Tak ada. Dalam dunia ni semua kena order, semua kena minta, kan? Betul? Cuma sekarang ni lebih senang lah bila dah ada Grab Food, Panda ni tuan-tuan. Dulu kat mana pun makanan sampai. Masya-Allah. Kan? Tinggal lambat cepat je. Tuan-tuan, kan? Duduklah tingkat berapa, duduklah di mana, kan? Tuan-tuan, kecuali duduk dalam kubur. Duduklah kat ceruk mana, tuan-tuan. Grab Food, budak Panda tu mesti sampai. Allah, kan? Masya Allah. Itu kita dah kira senang, tuan-tuan, dah kira mudah, kan? Dalam syurga terlintas dalam hati. Tapi budak Grab, budak Food Panda tak ada lah. Dah terlintas, dah terhilang depan mata. Kemudian Allah Ta'ala berfirman,
aku telah memberikan kepada kamu apa yang kamu minta. Adakah kamu redha menerima pemberian aku? Maka penduduk syurga kata, wahai Tuhan, tidak ada lagi, tidak ada bagi kami untuk tidak redha daripada Engkau. Engkau telah memberikan kepada kami apa yang tidak pernah diberikan oleh seseorang. Maka bagaimanakah kami tidak redha kepada Engkau? Tak ada orang yang pernah buat kami macam itu. Macam mana kami tidak redha kepada Engkau? Maka kata Allah Ta'ala, aku akan memberikan sesuatu yang lebih daripada pemberian tadi. Ada lagi. Masya Allah. Minta, terlintas dapat. Nak apa? Semua ada. Ada lagi yang aku akan bagi. Lalu penduduk surga bertanya, wahai Tuhan kami, apa lagi pemberian yang lebih daripada itu? Yang dia dapat tu dah rasa hebat. Ada lagi yang lagi hebat. Apa kata Allah Ta'ala, aku redha dengan kamu semua dan aku tidak akan marah kepada kamu untuk selama-lamanya. Dan diriwayatkan daripada maknanya last kali pada Allah Ta'ala redha dan Allah Ta'ala tak akan murka selama-lamanya kepada penduduk syurga. Tak ada kemurkaan. Dan itulah dia keredaan, nikmat yang paling besar dalam syurga. Syurga itu nikmat. Ada lagi nikmat yang lagi besar. Daripada Anas katanya, sesungguhnya dalam syurga itu terdapat jurang. Dan pada ketika hari Jumaat, maka dia ada menara, maka dihiasilah menara itu dengan cahaya. Dan pada hari Jumaat itu para nabi, ulama, syuhada dan orang mukmin seluruhnya berzikir kepada Allah dengan membaca tasbih dan alhamdulillah. Maknanya mereka itu bertasbih memuji Allah. Kemudian Allah Ta'ala berkata, mintalah kepada aku wahai hamba-Ku. Penduduk surga berkata, kami minta kepada Engkau wahai Tuhan kami akan keredaan Engkau. Maka Allah Ta'ala berkata, berfirman, aku benar-benar telah meredhakan kepada kamu semua. Rumahku telah dihalalkan kepada kamu. Kemudian Allah Ta'ala berkata kepada malaikat Ridwan, wahai Ridwan, berilah makanan kepada para kekasih-kekasih aku. Lalu diberikan penduduk syurga itu makanan, beraneka makanan, dihidangkan dengan makanan. Maka mereka sama makan, minum dan bersyukur dengan kegembiraan. Allah Ta'ala yang bagi makan. Macam mana rupanya Allah Ta'ala. Dan selesai makan, Allah Ta'ala tanya lagi, wahai penduduk syurga, mintalah kepada aku, aku akan beri kepada kamu. Lalu penduduk syurga berkata, kamu mohon keredaanmu ya Allah, kebaikanmu. Dan Allah Ta'ala membuka hijab, maka terlihatlah oleh hamba-hamba itu menurut tingkatan mereka apa yang dikehendaki oleh Allah. Mereka melihat Allah Ta'ala seperti mana melihat bulan purnama. Itu nikmat paling besar dalam syurga, melihat wajah Allah, melihat wajah Allah. Lalu penduduk syurga tunduk dan bersujud, dan mereka, Allah Ta'ala berkata, wahai hamba-hambaku, angkatlah kepada kamu. Ini bukan waktunya untuk sujud dan rukuk, melainkan waktunya untuk melihat keindahan zat yang mempunyai keagungan. Jadi manusia ni Allah Ta'ala tak suruh sujud dan rukuk dalam syurga. Waktu ibadat habis. Waktu ibadat nak rukuk sujud bila? Baru kat dunia. Kalau orang tu tak pernah sujud rukuk kat dunia, nanti dia dibelenggu. Dalam kitab lain, dia akan dibelenggu dan disuruh sujud kepada Allah secara paksa pada hari kiamat. Orang yang tak biasa rukuk dan sujud, dia akan terasa payah, dia akan rasa susah. Kadang-kadang bila tengok orang yang baru masuk Islam belajar sembahyang, tuan-tuan, dia susah nak rukuk dan sujud. Berbeza dengan orang yang dah biasa solat. Orang yang biasa solat, yang tak biasa solat tu, susah nak sujud, tuan-tuan.
Bila orang buat kajian, bila kita sujud, barulah sebahagian daripada darah itu mengalir kepada sel-sel otak. Barulah sel-sel otak itu dapat darah akan mengalir. Ada, kalau dia tak sujud, darah itu tak akan mengalir. Tuan-tuan, itu lebihnya sujud dari segi kesihatan. Dan apa lebihnya sujud? Sehampir-hampirnya hamba kepada Allah waktu dia sujud. Maka kata Nabi, banyakkanlah sujud. Lama sikit sujud pun tak apa. Tak boleh lama-lama ustaz, nanti hitam. Tak apa, tuan-tuan. Tapi kalau dapat mati tuan-tuan waktu sujud, Masya Allah, meninggal waktu sujud kepada Allah. Itulah kematian yang dicari-cari tuan-tuan. Meninggal kena sujud Allah. Jadi itulah dia. Kalau orang ni dah biasa sujud dan berukuk di dunia, dia tak akan sujud lagi. Dalam surga Allah Ta'ala tak bagi. Jadi di hari itu Allah Ta'ala memberikan keredaan kepada seluruh penduduk surga. Diberikan rezeki, diberikan makan, dan diberikan nikmat yang paling besar, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Dikatakan kepada mereka, salam, selamat kepada kamu, sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan salam kepada penduduk surga dengan suatu perkataan. Maksudnya Allah Ta'ala berfirman kepada penduduk surga dengan satu perkataan, salam, selamat. Diriwayatkan daripada Jabir. Kata Jabir, sabda Nabi, di antara nikmat penduduk surga adalah ketika ada nur, cahaya yang menyinari mereka. Mereka sama-sama mengangkat kepala. Tiba-tiba Tuhan yang Maha Mulia telah melihat kepada mereka dari atas mereka. Lalu Allah memberikan salam, semoga rahmat tetap tercurah kepada kamu semua, wahai penduduk surga. Itulah firman Allah, salamun qawlan min Rabbir Rahim. Salam daripada Tuhan yang Maha Penyayang. Kalau Allah Ta'ala dah bagi dia keselamatan kepada tuan-tuan, maka tentulah dia dapat keselamatan. Tak ada benda yang menyusahkan dia, tak ada benda yang merunsingkan dia. Beza kat dunia, senang-senang orang ada juga susah hati. Senang-senang orang kaya tuan-tuan, ada tak ada susah hati? Ada. Semua orang ada perasaan susah. Dalam surga dia tak ada rasa susah. Makan, minum, pakai cukup, adalah susah hati. Tak tahu apa dia fikir tak tahu. Ini orang kat dunia tuan-tuan. Sebab dia fikir macam-macam. Kadang fikir benda yang tak patut dia fikir pun dia fikir. Tengok langit susah hati, nak hujan nak turun. Masalah susah hati tuan-tuan. Patutnya gembira hujan turun. Negara lain hujan setitik pun tak ada. Nampak susah hati no. Sebab tu orang kita kadang-kadang dia sibuk benda yang tak ada kena-mengena. Benda yang tak ada kena-mengena dengan dia, dia cukup saja. Suka nak ambil tahu hal yang tak patut dia ambil tahu. Hal yang patut dia ambil tahu, dia tak sibuk lah. Tapi peliknya, maka Allah melihat kepada penduduk surga, sedangkan penduduk surga melihat kepada Allah. Tidak berpaling sedikit pun akan nikmat. Selama mereka melihat kepada Allah, mereka lupa pada keseluruhan nikmat yang ada. Sebab lazatnya, indahnya melihat wajah Tuhan. Bila dia melihat wajah Tuhan ini di hari kiamat, dia lupa nikmat yang lain. Sehingga kenikmatan itu terhalang daripada penduduk surga yang tetap adalah nur dan keberkatan Allah.
Bila dia tengok wajah Tuhan, dia lupa nikmat yang lain. Itu besarnya nikmat melihat wajah Allah. Dia akan dapat melihat sebagaimana kita lihat bulan pada malam bulan purnama. Jelas, tak ada hijab. Dikatakan pula malaikat menyampaikan salam kepada penduduk syurga daripada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat berkata, "Salamun alaikum ya ahlal jannah min rabbikumur rahim." Semoga rahmat tetap tercurah kepada kamu wahai penduduk syurga daripada Tuhan kamu yang Maha Pengasih. Allah Subhanahu, malaikat membawa ucapan salam daripada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Allah Taala mengucapkan salam kepada kita, dapat salam, kirim salam. Siapa kirim salam? Contohlah, contoh Perdana Menteri kirim salam. Maknanya dia dengan PM ni mat berbalik kirim salam dekat pakcik, duduk dengan orangnya tingkat 8. Kan? Contoh kan. PM kirim salam kan dia lupa. Rasa apa tak? Hebat. Dan hebat. Tapi ini Allah Ta'ala berkirim salam, mengucapkan salam dan rahmat yang dibawa oleh malaikat. Masya Allah. Dan apa lagi? Nikmat yang paling besar. Kata Ibnu Abbas, pada setiap pintu penduduk syurga ada 80 penjaga pintu. Ketika malaikat datang mengunjungi penduduk syurga, penjaga itu berkata, "Pergilah kamu, waktu ini bukan waktu untuk berkunjung, kerana sesungguhnya orang-orang yang beriman sedang duduk-duduk bersama dengan bidadari-bidadari." Lalu pergilah malaikat tadi. Kemudian datang lagi, dan masuk. Dan setelah itu para malaikat datang lagi dan masuk pada orang mukmin. Tengok tuan-tuan, malaikat bawa salam pun penjaga pintu syurga dalam ini. Nanti datang lain kali. Lambat sikit. Boleh. Lebih kurang macam tu pula. Untuk menyampaikan salam kepada Allah Subhanahu wa taala, membawa hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa salam tadi? Kerajaan Allah, salamun qaulan min rabbir rahim. Dan kemudian ada pemanggil yang memanggil, "Wahai penduduk syurga, sesungguhnya bagi kamu ada sesuatu, maka janganlah kamu sakit. Kamu ini diberikan kesihatan yang mana kamu tidak akan sakit selamanya. Tidak ada lagi kematian. Kamu tidak ada masa muda, tidak ada rasa susah, tidak berduka cita, tidak ada kesakitan, dan sentiasa dalam kebaikan dan keberkatan. Bagi kamu disediakan makan dan minum, dan tidak pula ada dibuang, tak buang air kecil, tak buang air besar. Dan kamu tidak akan mengalami hingus pun tak ada. Hingus tak ada, ludah tak ada, bersin tak ada. InsyaAllah tuan. Hingus pun tak ada. Maknanya apa tuan-tuan? Tersedak pun tak ada. Tuan-tuan, tak ada rasa sakit, bersin pun tak. Dan juga tidak ada kutu, tidak ada nyamuk, tidak ada kotoran. Nafas kamu membaca tasbih dan keringat kamu bagaikan minyak wangi. Tidak ada rambut di tubuh penduduk syurga kecuali yang menghalang, termasuk alis mata dan rambut yang berpintal-pintal. Tak. Adapun tingginya seluruh penduduk syurga, tingginya sama dengan tinggi Nabi Adam 60 hasta. 60 hasta. Ini satu hasta, 60 itu 10, 20, 70, 40, 50, 60. Setiap lebih lagi. Setingkat bangunan 60 kaki. Itu Nabi Adam. Tapi lama-lama kita makin kecil, tuan-tuan. Syukur Alhamdulillah. Kecil, tuan-tuan.
Cuba kita semua macam Nabi Adam. Tak cukup beras kambing makan. Kalau semua tinggi macam Nabi Adam, berapa besar periuk, cuba agak-agak. Sekali curang beras dalam periuk 10 kilo. Ini untungnya umat Muhammad. Orangnya kecil. Kata ulama kenapa? Supaya belajarnya kurang. Cuba kalau semua orang 60 hasta, tuan-tuan, kuih tu betul tak cukup. Apa marah karipak tu betul? Kan? Ingat karipak mau besar meja ni, kalau buat tu kan? Kan? Karipak apa orang jual tu jalan karipak kingkong. Kan? Betul tuan-tuan. Kalau buat baju Melayu cukup tak tuan-tuan? 4 meter tak cukup. Tu orang cawat je. Betul. Mau sekayu. Supaya belanjanya kurang, pakaian yang kurang, makan yang kurang. Nah, tuan-tuan, tak 60 hasta naik motor kapcai, bengkok motor. Nampak? Untuk umat Muhammad, orangnya kecil, supaya belanja hidupnya kurang. Baik, apa lagi? Kenapa umurnya pendek? Umurnya pendek, duduk di akhir zaman. Umur umat Muhammad ni 60-70. Umurnya pendek supaya kurang dosanya. Tuan-tuan, tuan-tuan bayar, umur sampai 200 tahun, kerja sampai umur 60, makan pencet 5 kali ganda, bankrupt kerajaan. Betul. Kerja sampai 60, hidup 120 tahun, 200 tahun, bankrupt kerajaan bayar pencet. Kan? Contoh lah. Betul, tuan-tuan. Dan kenapa dia duduk di hujung zaman? Dia duduk ni umat yang paling akhir. Kata Nabi ada 70 umat, kamu yang last kan. Ada 70 umat, kata Nabi, kamu yang terakhir. Supaya dekat dia dengan hari kiamat. Cuba tuan-tuan bayang orang yang mati zaman Nabi Nuh, dah beribu tahun, boleh tak kiamat lagi? Ya Allah, buat dalam tidur. Nampak tuan-tuan? Supaya hampir dia, kata ulama, dengan akhirat, dengan hari kiamat. Tapi walaupun umurnya pendek, tapi umat Muhammad ini Allah Ta'ala bagi pahalanya banyak. Datang Ramadan, tadi Imam baca surah Al-Baqarah, satu malam beribadat sama dengan 1000 bulan. Sama dia beribadat 1000 bulan, 83 tahun. Tahun ni dapat, tahun depan dapat, tahun depan dapat, tahun depan dapat. Allah. Sama umurnya dengan umat-umat terdahulu. Banyak lagi. Amal kecil, amal sikit, pahala besar. Amal sikit, pahalanya besar. Ada cari begitu tuan-tuan, ya. Senang kita nak buat, ya. Sebab itulah kelebihan umat Muhammad yang tidak diberi kepada umat lain. Buat satu benda, kebaikan, pahala 10. 700 kali ganda pun Allah Ta'ala boleh bagi. Itu yang Nabi lihat pada malam Isra dan Mi'raj. Orang tanam terus tumbuh terus tuai, tanam tumbuh buah hasil terus tuai. Hebat. Itulah dia orang yang berinfak pada jalan Allah, cepat dapat kebaikan. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj itu digambarkan, ya, untuk menggambarkan umat Muhammad. Dan ya, itu yang Nabi haus, kemudian Jibril bawa susu dan arak. Tapi tuan-tuan kena faham, waktu itu arak belum diharamkan. Jibril bawa arak bagi Nabi, buang aja.
Salah tuan-tuan, kena faham zaman tu Arab belum diharamkan. Lalu Nabi walaupun halal, Nabi tak ambil arak. Nabi ambil susu, sebab itu fitrah. Kalau Nabi yang ambil arak, tuan-tuan bayang umat dia sekarang macam mana tuan-tuan? Habis mabuk todi semua tuan-tuan, terungging tu. Tu Nabi nya ambil susu, ramai lagi yang mabuk tuan-tuan. Betul? Ramai lagi orang kita mabuk. Kalau dulu lah, ya Allah, kan kebun getah tuan-tuan, bersepak tu tiger. Botol tiger bersepak kat kebun getah tuan-tuan. Ya Allah. Orang dulu tu. Sekarang sanggup. Cuma tak nampak dah betul. Tak nampak dah betul tuan-tuan. Allah. Tu Nabi-nya ambil susu. Kalau Nabi-nya ambil arak, macam mana Nabi berkata? Itulah fitrah. Itulah fitrah. Baik tuan-tuan, banyaklah yang Nabi gambarkan. Saya bukan nak kuliah ceramah Isra dan Mi'raj, tapi tengok kisah Isra dan Mi'raj itu banyak sebenarnya tamsilan untuk umat Nabi. Angkat kayu tak kuat, tambah lagi. Angkat tak kuat, tak larat, nak angkat, tambah lagi. Patutnya bila tak nak diangkat, tak larat, keluarkan, tak ditambah lagi. Itulah gambaran umat kamu yang suka memikul amanah. Tak boleh laksanakan, ambil lagi. Semua jawatan dah diambil. Kalau boleh dilaksanakan, tak ada masalah. Bukan masalah banyak jawatan. Penduduk dia, surah dia, khairat kematian dia, rela dia, kubur dia, semua. Bukan sini lah tuan-tuan, jangan lama-lama tempat lain. Kalau boleh dilaksanakan, tak ada masalah. Ini kalau semua terjadi, baik letak jawatan, semua terjadi tuan-tuan. Ambil satu gol juga, rela pun dia ambil juga. Bayar bagilah kawan saya tuan-tuan. Nampak tak? Jaga orang berdua kahwin, duit tu ustaz, gali kubur pun dia. Mana nak jaga rela, mana nak gali kubur tak? Ya tuan-tuan, tuan-tuan jangan marah, ini bukan sini, flat lain. Saya melawak tuan-tuan. Baik. Itu tadi sama tingginya dengan usia Nabi, dengan tingginya Nabi Adam 60 hasta. Usia penduduk syurga semua sama usia Nabi Isa 30 tahun. Ada yang kata 30 tahun. Jadi tuan-tuan lepas ni balik tengok gambar umur 30 dulu. Macam mana rupa tu? Handsome lagi. Kau tengok Iman, aku handsome tak? Patut mak kau tu gila-gila kan? Aku tak nak ke mak kau je nak ke aku. Contoh jangan parah lah. Umur semua 30 tuan-tuan. Pinggang semua 27, 28. Rambut belah tengah tuan-tuan. Tajam tu. Baju bunga-bunga, seluar warna putih. Kok gigit? Baik. Umur 30. Cantiknya penduduk syurga sama cantik dengan Nabi Yusuf. Semua cantik macam Nabi Yusuf. Umur 30. Suara sama macam suara Nabi Daud. Nabi Daud ni, kalau dia baca kitab Zabur, burung pun berhenti. Burung berhenti dengar. Masya Allah. Tuan-tuan, macam mana dia sedap suara tak tahu. Dan penduduk akhlaknya apa dia? Semua akhlaknya baik-baik macam akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
serendah-rendah kamar penduduk surga itu ada 72 kubah yang terbina daripada mutiara yang satu biji. Di dalam setiap kubah ada kerusi daripada yakut sebangsa permata merah, dan pada setiap kursi ada 70 permaidani dari sutera dan kain sutera yang tebal. Ya. Di tepi permaidani ada bantal. Di atas setiap permaidani ada bidadari. Setiap bidadari ada 70 pakaian. Ya, Masya Allah. Mana tuan-tuan? Itu yang paling rendah sekali. Ya, grade 7, grade 2, grade 3, grade 1. Allahu Akbar. Dalam riwayat yang lain, ya, jika bidadari itu melihat ke bumi, maka reduplah sekalian, ya, redup macam gerhana. Ya, matahari tak boleh nak lawan dengan cantiknya bidadari. Masya Allah. Dan Masya Allah, dalam kitab kita tu, jika satu titis daripada air liurnya jatuh ke laut, maka air laut pun jadi tawar. Masya Allah. Allah Akbar. Sebenarnya berat-berat, tak dapat digambarkan. Dan di riwayat yang lain, bagi setiap orang beriman ada kemah daripada mutiara. Kemah daripada mutiara, seketul mutiara. Dan apa itu? Luas kemah itu 70 batu. Kiri kanannya ada 4 kursi, dan di atas setiap kursi ada bidadari. 70 batu. 70 batu berapa kilometer? 100. Sini sampai Seremban kalau 20 lebih kurang. Kan lebih kurang. Tuan-tuan, ujung sini sampai Seremban. Macam mana tuan-tuan? Tak dapat digambarkan. Dalam syurga ada 4 sungai. Sungai madu, sungai susu. Azan belum. Azan fadal.
Sambung sedikit lagi. Di dalam syurga ada 4 sungai. Itu sebahagian besar daripada ulama. Ya. Pertama sungai madu, kedua sungai susu, ketiga sungai khamar Arab, dan yang keempat air. Ya. Sungai madu, sungai susu, sungai khamar iaitu Arab, dan air. Ya. Sungai Kelang, sungai Gombak tak ada. Ya. Apa lagi sungai? Tak ada. Ya. Baik. Arab di syurga ini lazatnya tidak terkira dan tidak memabukkan. Siapa yang minum arak di dunia, dia tidak akan minum arak di syurga. Dan di dunia arak ini ibu kepada sekalian maksiat. Ibu kepada sekalian maksiat arak, khamar. Arak ni dan semua yang memabukkan, bukan semata-mata namanya arak. Tak kira lah apa nama yang kita beri. Kalau dia memabukkan, haram. Baik, ada orang kata kalau minum tak mabuk, tak apa. Tak. Sikit ke, banyak ke, mabuk ke, tak mabuk ke, haram. Tidak diterima amalnya 40 hari. InsyaAllah. Ya. Dan dia akan diberikan minum nanti di hari dalam neraka dengan tinatul khabal. Sahabat tanya, ya Rasulullah, apa tinatul khabal? Peluh, keringat, darah, nanah penduduk neraka. Jadi siapa yang minum di dunia, dia akan minum di hari kiamat. Besarnya arak di antara salah satu daripada dosa besar. Nabi sebut banyak tuan-tuan yang hadis tentang arak, tentang dosa orang yang minum arak. Jadi jangan larangan keras tuan-tuan ya, bukannya main-main. Sebab arak ni Nabi sebut ibu kepada sekalian maksiat. Bayang, ibu kepada sekalian maksiat. Dengan arak dia mabuk, mabuk dia bergaduh dengan orang, bergaduh dia bunuh orang, balik dia ceraikan bini dia. Habis habis rusak. Tuan-tuan dan arak ni apa dia? Syaitan cukup suka. Syaitan cukup suka. Arak, judi. Arak, judi. Betul. Min amal syaitan. Daripada perbuatan syaitan. Kerja syaitan. Ni arak dan judi ni kerja syaitan. Judi bukan judi. Sekarang judi bukan bentuk judi dulu tuan-tuan, pakai daun. Sekarang judi online. Judi lah. Tak ada orang duduk ngumpul buka daun tuan-tuan. Tahu buka daun. Raja sepit, raja pelawak, macam-macam raja. Raja diamond. Kecil-kecil dulu main tuan-tuan dia, tapi tak ada judi. Nak judi apa? Duit tak ada tuan-tuan. Buka daun. Sekarang tak ada orang buka daun tuan-tuan. Orang semua judi online macam-macam. Tetap haram. Tetap haram. Tak kira lah online ke, tak online ke, duduk ke, tetap haram sama.
itu perbuatan syaitan. Min amali syaitan, kata Allah Ta'ala. Arak judi ini amalan syaitan. Syaitan cukup suku dengan orang minum arak, syaitan. Apa lagi minum arak, mabuk, berjudi. Apa lagi? Yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wamasul azlam wal ansar. Berhala, kan? Yang berkaitan dengan patung-patung. Syaitan dia boleh penuh nasib. Tengok nasib, kan? Nasib, tengok tangan, tengok jari, ada orang tak ada orang. Tak ada betul. Ini ya. Tahun ni kalau dalam kalender Cina, jelas sekali tuan-tuan. Dalam kalender Cina, tahun ni tahun Arnab. Ya, tahun Arnab. Ya. Saya pun baca lah, tahun ni ada Om. Jadi saya pun jumpa kawan saya, kawan biasa beli barang kedai dia. Tahun ni tahun Arnab ada Om. You pun tahu ke? Tahu lah. Tapi dia kata kalau tu malas Om pun tak. Nampak? Ini dulu punya lah, dia kata. Dulu punya orang punya kira sekarang. Tapi kalau dulu malas Om pun tak. Nampak? Kalau malas ada Om apa pun malas. Tak kira lah tahun tu Om ke tak Om ke, ya? Tapi kalau malas memang tak ada hasil. Aku lah. Nampak? Tuan-tuan ya? Dia pun tak percaya. Dia pun tak percaya, tuan-tuan ya? Om ke tak Om tak payah tengok lah. Kalau tuan nak tengok kawan aku, tengok kat kalender dulu. Bawah tu ada tahu. Saya lahir tahun tikus. Tikus ke gajah ke boleh, tuan-tuan. Lah tuan-tuan, ustaz ni dah jadi penunjuk dah berarti kita ada takdir selepas daripada ini, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aghnina bil ilmi wa zaina bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jamilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, je. Tak je. Apa kaki je? Oh.